Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari pendidikan Islam tahun keempat, bidang ibadah bagi tajuk Bulan Penyucian Jiwa. Jom sama-sama kita belajar. Mari kita perhatikan gambar ini. Jadi apakah ibadat sunat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan? Ia dilakukan selepas solat fardu Isya, dikerjakan secara berjemaah. Apakah nama solat ini, anak-anak? Solat ini ialah solat sunat tarawih. Mari kita baca dan kita ulang. Lebih baik lagi kita hafal. Apakah pengertian puasa? Apakah pengertian puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Puasa ialah menahan diri kita. Menahan diri kita daripada terjadinya perkara-perkara yang menyebabkan terbatalnya puasa. Apakah perkara yang membatalkan puasa itu? Contohnya seperti makan, minum dan sebagainya. Bermula daripada terbit fajar. Bermula daripada masuknya waktu subuh hingga tenggelamnya matahari, iaitu masuknya waktu maghrib, disertai dengan niat. Bila niat? Itu pada malam hari keesokan kita akan puasa. Apakah dalil puasa itu? Dalil puasa dari Al-Quran iaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya tujuannya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi anak-anak, sebenarnya puasa ini sudah dilakukan oleh umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Berdasarkan dalil ini, maka hukum puasa ke atas kita ialah wajib. Bila? Iaitu hanya pada bulan Ramadan sahaja. Dalam setahun, maka kita diwajibkan berpuasa hanya 30 hari sahaja, iaitu pada bulan Ramadan. Jadi apakah pula hukum puasa? Berdasarkan dalil di atas, diwajibkan bagi semua umat Islam, setiap individu yang mampu sahaja, yang mampu untuk menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Hukum puasa ialah wajib, mesti. Manakala rukun puasa pula ada dua, iaitu yang pertama, niat. Macam mana lafaz niat itu? Iaitu nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat tempatnya di mana? Di lidah ke? Bukan di lidah. Tempatnya di dalam hati. Itu kita niatkan dalam hati kita. Kita datangkan niat di dalam hati kita sebagaimana yang kita lafazkan ini. Sekiranya kita tidak ingat untuk niat dalam bahasa Arab, boleh, dibolehkan, diharuskan kita berniat dalam bahasa kita, bahasa Melayu contohnya. Yang kedua, rukun puasa yang kedua iaitu tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sekiranya terbatalnya puasa, maka sama ada kita sengaja membatalkan puasa, maka berdosa besar. Dan wajib kita menggantikan. Wajib kita menggantikan selepas raya nanti sehingga puasa yang akan datang. Wajib kita gantikan pada hari-hari yang selain daripada bulan Ramadan ini. Jadi di sini kita dapati mesti kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sentiasa memerhatikan kita, memerhatikan gerak tingkah laku kita. Kemudian apa pula syarat wajib puasa? Itu siapakah individu, siapakah orang-orang yang wajib puasa itu? Yang pertama, orang itu mestilah Islam. Islam macam mana? Itu mengucap 2 kalimah syahadat serta meyakini dalam hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan kita. Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah dan beriman dengan semua rukun iman yang 6 itu. Yang pertama Islam, iaitu tidak wajib bagi orang kafir. Tidak wajib bagi orang yang menyembah berhala, menyembah Yesus, orang Kristian, kerana mereka tu orang kafir ataupun non-Muslim. Yang kedua, bila dia baligh, iaitu sampai umur. Sampai umur bagi perempuan iaitu bila sudah kedatangan haid. Biasanya paling awal berumur 9 tahun. 10, 11, 12, 13. Bagi laki-laki pula baligh ialah biasanya bila berumur 12, 13, 14 tahun. Bila bermimpi keluar air mani. Itu baligh. Yang ketiga pula iaitu berakal. Berakal. Berakal iaitu boleh berfikir dengan fikiran yang waras. Orang yang tidak berakal ialah orang gila. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat pula iaitu orang yang mampu, orang yang kuat, orang yang sihat, iaitu tidak uzur dan tidak sakit. Orang yang uzur, orang yang sakit, maka tidak diwajibkan berpuasa kerana dia tidak mampu untuk berpuasa. Mungkin bila dia berpuasa maka akan menyebabkan bahaya dan mudarat kepada dirinya, menyebabkan lambat sembuh sakitnya. Seterusnya, bila kita berpuasa, apakah pula syarat untuk sah puasa itu? Bila sudah cukup 4 syarat orang yang wajib berpuasa, jadi apakah pula syarat bagi orang yang berpuasa itu untuk menjadikan puasa dia itu sah? Untuk menjadikan agar puasa dianya sah. Yang pertama dia itu mesti Islam. Iaitu orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Yang kedua,
dia tu mesti bagi orang perempuan lah ni. Itu suci daripada haid, nifas dan wiladah. Suci daripada haid, kedatangan darah haid, iaitu suci daripada haid, daripada nifas. Nifas tu apa anak-anak? Nifas iaitu darah yang keluar bila selesai melahirkan anak. Darah yang keluar apabila selesai melahirkan anak, itu nifas. Dan wiladah. Apakah wiladah? Wiladah ni iaitu bila keluarnya anak. Bila keluarnya anak. Keluarnya anak, maka bersertanya keluar sedikit darah. Suci daripada haid, nifas dan wiladah. Khusus bagi wanita. Sekali lagi, wiladah ni iaitu beranak. Melahirkan anak, itu wiladah. Darah yang keluar selepas beranak itu ialah darah nifas. Yang ketiga, bila dia berakal. Berakal iaitu mumayyiz. Mumayyiz ni makna apa? Dia dapat membezakan di antara najis dan suci. Contoh mudah, dia dapat membezakan di antara nasi dengan tahi. Dia dapat bezakan. Itu makna mumayyiz. Boleh berfikir dengan waras. Mumayyiz. Jadi tidak sah puasa bagi orang gila. Begitu juga orang yang pengsan dan juga belum mumayyiz. Biasa mumayyiz ni kanak-kanak. Kanak-kanak yang belum mumayyiz. Iaitu biasa kanak-kanak yang berumur 2 tahun, 3 tahun. Itu kanak-kanak yang mumayyiz, yang belum mumayyiz. Adapun yang mumayyiz, contohnya ya umur 4 tahun, 5 tahun. Sekiranya dia tu sudah dilatih oleh ibu bapa untuk berpuasa dan dia berpuasa, maka puasa dia sah. Puasa dia sah. Maka pahala dia ke mana? Pahala akan diberi kepada orang yang menyuruhnya. Orang yang menggalakkan dia berpuasa. Seperti ibu bapanya, ustaz-ustazahnya. Kemudian yang keempat pula, bertepatan dengan waktunya. Mesti puasa itu bertepatan dengan waktu. Iaitu tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ini maksudnya bagi puasa yang sunat lah. Bagi puasa yang sunat, tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya, dia ingin berpuasa pada hari raya Aidilfitri. Maka puasa tidak sah. Kerana haram berpuasa pada hari raya. Begitu juga pada hari raya Aidil Adha. Tidak sah puasa. Baiklah. Mari kita tanya diri kita, cuba kita fikirkan. Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Tetapi hukum puasa mereka sah. Kenapa? Kenapa puasa mereka sah walaupun mereka tidak wajib berpuasa? Kerana Allah ini Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi Islam menggalakkan kita dan juga menyuruh kita agar menggalakkan anak-anak kita sembahyang, puasa pada awal 7 tahun. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Murru auladakum bis-salah idza balagha 7 sinin, wadribuhunna idza balagha 10 sinin." Suruhlah anak kamu sembahyang. Sama juga dengan puasa. Suruhlah anak kamu sembahyang juga puasa bila umurnya 7 tahun. Dan rotanlah, pukullah dia bila dia berumur 10 tahun. Di sini 10 tahun bagi kanak-kanak lelaki tak balik lagi.
Anak perempuan pun jarang-jarang yang balik. Tetapi di sini tujuannya agar untuk memudahkan anak-anak kita sembahyang bila mereka sudah balik. Kalau baru balik, baru nak suruh sembahyang, maka perkara ini akan menyebabkan kemalasan, menyebabkan ketidakmahuan untuk sembahyang dan puasa. Maka di sinilah kita kena suruh awal-awal lagi. Kita kena didik mereka daripada sedari umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kita sudah boleh mengajar. Kita sudah boleh menyuruh mereka sembahyang, puasa, menutup aurat ketika umur mereka tidak sampai 7 tahun lagi. Tujuannya agar mereka sudah terlatih dengan ibadat-ibadat ini dan memudahkan mereka bila sudah balik nanti. Baiklah, seterusnya mari kita baca dan amalkan. Apakah sunat-sunat puasa? Apakah perkara-perkara sunat bila kita berpuasa? Yang pertama, bersahur. Bersahur. Apa makna sahur? Sahur iaitu makan dan minum sebelum masuknya waktu subuh. Makan dan minum sebelum masuknya waktu subuh. Tujuan agar nanti pada siang hari kita akan mendapat tenaga. Kita akan mendapat tenaga daripada makanan yang kita makan ketika bersahur. Dan bersahur ini walaupun kita makan pada waktu itu sekali saja, tetapi ia berkat. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah kamu kerana pada bersahur itu akan mendapat keberkatan. Itu kamu akan mendapat tenaga, tidak lapar walaupun di siang hari kamu tidak makan. Seterusnya, melewatkan sahur. Melewatkan sahur iaitu sebelum waktu subuh, lebih kurang setengah jam kita bersahur dan kita berhenti 10 minit sebelum masuknya waktu subuh. Itu kita perlewatkan sahur. Lalu kita awalkan sahur, maka makanan itu akan diproses di dalam perut, maka mungkin akan menyebabkan kita lapar pada tengah hari. Seterusnya, memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus. Apa makna bertadarus? Iaitu membaca beramai-ramai serta diperhatikan oleh seorang guru yang mursyid, yang mahir dengan ilmu Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Baca satu muka surat seorang gile-gile sehingga satu juzuk sehari. Itu bertadarus. Bertadarus ni sama-sama berbincang, lebih kuranglah mana berbincang, membaca Al-Quran dan ditegur sekiranya ada kesilapan dalam bacaan. Kemudian bersedekah. Perbanyakkan bersedekah. Apa makna sedekah? Itu kita mengeluarkan duit kita, membeli makanan dan kita beri kepada orang-orang yang susah. Dan beriktikaf. Apa makna iktikaf? Iaitu kita berada di dalam masjid dan kita niat, nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Maka selama kita beriktikaf itu dengan niat kita iktikaf, maka kita akan mendapat pahala selama kita berada di dalam masjid. Sehingga kita keluar, maka tidak ada dah pahala itu. Kemudian menyegerakan berbuka. Bila masuknya waktu maghrib, maka kita segera berbuka puasa. Jangan kita tangguh-tangguh lewat-lewatkan berbuka puasa. Yang kedua, berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka. Apakah doa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu doa sebelum berbuka. Ya Allah, bagi Engkaulah puasa aku, dan dengan Engkaulah aku
beriman. Dan ke atas rezeki engkau lah aku berbuka. Kita berdoa. Kemudian berbuka dengan tamar, buah kurma. Kemudian memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Sama ada kita mengadakan majlis berbuka puasa, sama ada kita memberi duit, wang kepada masjid untuk mengadakan majlis berbuka puasa dan sebagainya. Baiklah, iktikaf ialah berada di dalam masjid dengan niat untuk mendapatkan keredaan Allah. Untuk mendapatkan keredaan Allah. Sama ada kita berada dalam masjid itu dengan kita sembahyang sunat, kita membaca Al-Quran, kita bertadarus, kita menuntut ilmu, kita menunaikan zakat, kita tidur dalam masjid itu. Jadi bila kita berpuasa, kita akan terlintas ataupun hikmah. Bila kita berpuasa, hikmahnya kita akan sabar dan tabah dalam menghadapi cabaran hidup. Kita akan mengingati macam mana orang-orang yang susah, yang tidak ada makanan untuk dimakan, yang mana mereka terpaksa berpuasa, ataupun mereka hanya memakan makanan yang tidak seimbang, tidak berzat, kerana tidak ada wang untuk membeli makanan yang berzat. Baiklah, mari kita baca dan fahami apakah pula perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara yang menyebabkan puasa kita terbatal? Yang pertama iaitu pengsan dan mabuk sepanjang hari. Pengsan dan mabuk sepanjang hari. Gila walau sekejap. Jadi sepanjang hari itu kita pengsan, tak khabar, mabuk, ataupun kita gila walaupun sekejap. Yang kedua, bagi orang perempuan, iaitu bila berlakunya haid, bila keluarnya darah haid, ataupun nifas, iaitu keluarnya darah bila beranak, dan wiladah, iaitu beranak itu sendiri. Ketika berpuasa dia beranak. Beranak, kemudian tak keluar darah dia. Tak keluar darah. Batal juga puasa. Biasanya lepas wiladah kan, keluar darah, nifas. Kalau tak keluar darah sekalipun, batal juga puasa. Seterusnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Yang tidak sengaja macam mana? Tiba-tiba termuntah. Tiba-tiba termuntah. Macam mana contoh muntah dengan sengaja? Seperti dia menjolokkan jari dia ke dalam tengkuk, ke dalam tengkuk sehingga muntah. Ataupun contohnya, biasa bila dia pergi, kita buat contoh seperti bila dia pergi ke tempat tu sampah, dia akan muntah. Tapi bila hari puasa tu dia pergi juga situ. Dia tahu dia akan muntah, maka dia pergi juga. Maka itu muntah dengan sengaja, batal juga puasa. Contoh lagi, bila dia gosok gigi, dia jolok sehingga macam nak muntah. Itu juga dikira untuk muntah juga tu. Muntah dengan sengaja juga. Kemudian perkara yang keempat, murtad. Atau dia murtad, keluar agama Islam. Wal-iyadu billah. Minta kita jauh berlindung dengan Allah daripada murtad ini. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja, dengan apa cara sekalipun. Contohnya seperti dia melihat gambar yang tidak elok, biasanya keluar air mani. Bila puasa dia tengok juga benda tu, maka menyebabkan keluar air mani.
ataupun dia garu. Dia garu, kemaluan dia biasanya keluar air mani. Tapi bila puasa dia garu, menyebabkan keluar air mani. Maka dia mengeluarkan air mani dengan sengaja. Seterusnya, yang keenam, berjima pada siang hari. Apa makna berjima? Itu melakukan persetubuhan di antara lelaki perempuan, suami isteri di sini pada siang hari. Ini membatalkan puasa. Seterusnya yang ketujuh, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makanan, minuman dan sebagainya. Contoh rongga yang terbuka iaitu hidung, telinga, kubul bagi perempuan, dubur bagi lelaki dan perempuan, memasukkan jari, maka batal puasa. Jadi tentang perkara yang membatalkan puasa ini, hikmahnya bila kita pelajari tentang puasa ini, iaitu kita mesti menjaga, memelihara, tahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Maka di sini terdapat adanya unsur-unsur kejujuran pada diri kita sendiri. Baiklah, kepentingan berpuasa Ramadan. Apakah kepentingan dengan puasa Ramadan dari sudut rohani, jasmani dan juga masyarakat? Kepentingan puasa Ramadan dari sudut rohani akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menjadikan kita ini seorang hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua iaitu melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan juga sabar. Akan melatih diri kita agar bersifat amanah. Amanah dengan diri sendiri. Dan juga ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Walaupun kita berada sendirian di rumah, tetapi kita tidak berbuka puasa. Kerana kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Begitu juga sabar, iaitu kita dapat menahan diri kita daripada keinginan untuk makan dan minum serta syahwat. Kemudian kepentingan berpuasa dari sudut jasmani pula, iaitu dapat menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Bila kita berpuasa, maka kita tidak makan. Bila kita tidak makan, maka makanan yang berlebihan di sini dapat merehatkan perut kita daripada bekerja sepanjang tahun. Bila masuk bulan Ramadan, ia dapat berehat, bekerja dengan perlahan-lahan, tidak sibuk seperti bulan-bulan yang lain. Dan ia akan dapat menjauhkan kita daripada penyakit. Yang kedua pula, merehatkan organ dalaman badan kita. Dapat merehatkan organ dalaman. Apa contoh organ dalaman? Seperti usus perut, pankreas, buah pinggang, paru-paru, jantung. Kemudian kepentingan berpuasa dari sudut masyarakat pula, dapat mengikis sifat kedekut dan sombong. Dapat mengikis, dapat membuang, menjauhkan diri kita daripada sifat kedekut, bakhil. Bila kita berpuasa, maka di bulan puasa, di bulan Ramadan, galakkan untuk bersedekah, kita sedekahkan. Begitu juga daripada sombong, kita mengingati kesusahan orang-orang yang fakir miskin. Kemudian yang kedua, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Mendidik masyarakat agar tidak boros, tidak berlebihan dalam menguruskan makanan dan minuman. Membeli makanan yang berlebih-lebihan.
Yang ketiga, menyamai perasaan kasih sayang sesama. Menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Akan dapat semai perasaan rasa kasih sayang sesama manusia. Jadi puasa ialah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia. Jadi Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan mempelajari dan belajar. Jangan lupa subscribe dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.